Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashraf Yusof. Saya salah satu wakil daripada grup 4. Tajuk yang kami pilih untuk tugas saya ini ialah Hagia Sophia. Hagia Sophia ataupun dalam perkataan lain dia Hagia Sophia. Dalam perkataan Hagia Sophia ni berasal daripada perkataan Yunani iaitu Hagia Sophia, ataupun dalam bahasa Melayu dia Hikmah Suci. Merupakan sebuah struktur Hagia Sophia ni ialah merupakan sebuah struktur bangunan muzium yang terletak di Istanbul, Turki. Bangunan ini sering dianggap sebagai sebuah bangunan teragung dan tercantik di dunia. Pada mulanya, Hagia Sophia dibina sebagai sebuah katedral bagi penganut Kristian Ortodoks. Kristian dekat sana lah, dekat Turki. Tapi kemudian dibuat sesuai menjadi sebuah masjid oleh kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1453. Dia mula first pembinaan dia ni reja. And then bila kerajaan Uthmaniyah ambil alih Turki, dia jadikan tempat ni sebagai masjid lah, macam tu. Kerajaan Republik Turki telah menjadikannya sebagai muzium bermula pada tahun 1953. So after start pada 1953, tempat tu dah jadi muzium sampailah sekarang dekat Turki, dekat Istanbul. Hagia Sophia asalnya dibina oleh sebuah katedral di antara tahun 532 dan 537 sebelum Masihi di atas arahan Maharaja Byzantine Justinian. Ia direka oleh dua orang arkitek, Isidore dari Miletus dan Artemio dari Tralles. Hagia Sophia menjadi gereja besar di Konstantinopel selama hampir 1000 tahun lah. Pada tahun 1453, selepas kejatuhan Konstantinopel kepada Empire Uthmaniyah, Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan bangunan itu diubah menjadi masjid. Loceng, harta dan barang-barang musuhkan agama Kristian kemudian semuanya dibuang. Sementara lukisan pada dinding pula ditampal. Ia telah digunakan pada unsur-unsur Islam seperti mihrab dan 4 menara di luar bangunan. Hagia Sophia kekal berfungsi sebagai sebuah masjid sehingga tahun 1953 apabila ia ditukar kepada muzium oleh kerajaan Republik Turki. Selepas kerajaan Uthmaniyah menang, lepas tu Sultan Muhammad Fatih mengarahkan bangunan itu diubah suai untuk menjadi lebih kepada ke arah Islamik masjid. So dia buang loceng yang macam loceng kat gereja tu kan. Dia buang loceng, dia buang altar dan barang-barang yang bermusuhan agama Kristian, semua dia buang. So dia buat balik, dia recreate balik, dia jadikan masjid. Lepas tu masjid tu digunakan sehinggalah tahun 1935. After that, lepas 1935 sampailah sekarang, masjid tu dijadikan muzium. Macam tu lah. Selama hampir 15 tahun, Hagia Sophia menjadi masjid utama di Istanbul dan menjadi model pada masjid-masjid lain seperti Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed ni ialah masjid biru dekat Istanbul. Memang lawa masjid ni. Korang boleh Google je lah. Lepas tu Masjid Sulaimaniyah dan Masjid Dusta Pasar. Itu saja intro. Hai, nama saya Muhammad Azim Muhammad Kari daripada Fakulti Filem, Teater dan Animasi. Okey, saya akan menyambung petikan-petikan daripada kawan-kawan saya dan saya akan berceritakan tentang sejarah Hagia Sophia yang merupakan dulunya ialah sebuah gereja. Okey, Hagia Sophia asalnya dibina sebagai sebuah katedral. Katedral ni kalau nama lain dia ialah gereja lah. Okey, di antara tahun 532 dan 537 Masihi. Saya tak tahulah. Tapi di antara 532 dan 537 lah, atas arahan Maharaja Byzantine
Justinian. Okey, nama dia Justinian. Ia direka oleh dua orang arkitek, Isidore dari Miletus dan Anthemius dari Tralles. Okey, Hagia Sophia menjadi gereja besar di Konstantinopel selama hampir 1000 tahun. Pada tahun 1453, selepas kejatuhan Konstantinopel kepada Empire Utsmaniyah, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih mengarahkan bangunan itu diubah suai menjadi sebuah masjid. Loceng, altar dan barang-barang berunsurkan agama Kristian kemudiannya dibuang, sementara lukisan pada dinding pula ditampal. Ia telah digantikan dengan unsur-unsur Islam seperti mihrab, mimbar dan 4 menara di luar bangunan. Hagia Sophia kekal berfungsi sebagai sebuah masjid sehinggakan pada tahun 1935 apabila ia ditukar kepada muzium oleh Kerajaan Republik Turki. Selama hampir 500 tahun, Hagia Sophia menjadi masjid utama di Istanbul dan menjadi model pada masjid-masjid lain seperti Masjid Sultan Ahmed, iaitu Masjid Biru di Istanbul, Masjid Shehzadeh, Masjid Sulaimaniye dan Masjid Rastam Parsha. Okey, saya akan menceritakan sedikit tentang gambaran-gambaran dalam Hagia Sophia tu. Okey, Hagia Sophia dibina pada tahun 532 dan 537 tu. Apabila kita masuk sahaja di dalam Hagia Sophia, di dalam tu merupakan sangat-sangat cantik dan dipenuhi dengan emas dan juga permata. Okey, di luar emas, di dalam permata. Okey, apabila seseorang itu masuk ke dalam Hagia Sophia, kita akan merasakan seperti di atas kita ni ialah bintang-bintang, kerana apabila cahaya dipantulkan oleh permata-permata yang berada di shieling-shieling masjid tu, gereja tersebut ataupun masjid, iaitu masjid sekarang ni, kita akan merasakan seperti bintang-bintang berada di atas kita. So perkara tersebut sangat-sangat diagum-agumkan sehingga kan siapa saja yang masuk boleh terbeliak matanya ataupun sampai ternganga. Okey, itu sedikit sebanyak keindahan yang ada di dalam Hagia Sophia. Okey, Hagia Sophia ni keluasannya sangat-sangat luas sehingga kan seluruh satu kota boleh memasuki Hagia Sophia tu tanpa sekatan. Itu pada zaman dahulu lah. Dan memang sangat-sangat mengagumkan kerana dulunya merupakan sebuah gereja yang di mana penuh dengan patung-patung berhala agama Kristian, lalu diubah oleh Utsmaniyah, diubah menjadi sebuah masjid yang sangat terbilang, sangat cantik, sangat diagum-agumkan oleh penduduk-penduduk Istanbul ataupun penduduk-penduduk Konstantinopel dahulu, yang namanya telah ditukar menjadi Istanbul. So itu saja sedikit sebanyak perkongsian saya dari negeri Kedah. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Fidul Abdul Halim. Saya akan review bagaimana Hagia Sophia dijadikan masjid sebelum ianya merupakan sebuah gereja. Okey, pada hari Selasa 27 Mei 1453, Konstantinopel ni telah ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Baginda telah mengarahkan bangunan itu diubah suai menjadi sebuah masjid. Loceng, altar dan barang-barang berunsurkan agama Kristian kemudian dibuang, sementara lukisan pada dinding pula ditampal. Ia telah digantikan dengan unsur-unsur Islam seperti mihrab, mimbar dan 4 menara di luar bangunan. Hagia Sophia kekal berfungsi sebagai sebuah masjid sehingga tahun 1953 apabila ianya ditukar kepada muzium oleh Kerajaan Republik Turki. Okey, selama hampir 500 tahun, Hagia Sophia atau dikenali sebagai Hagia Sophia ini menjadi masjid utama di Istanbul dan menjadi model pada masjid-masjid lain. Contohnya Masjid Biru di Istanbul, Masjid Shehzad, Masjid Sulaiman dan Masjid Rustam Pasha. Hagia Sophia ini mempunyai satu kubah besar di tengah berdiameter 31.87 meter dan tingginya pula 55.60 meter dari lantai, yang terletak di atas singgah kubah yang disokong oleh 4 tiang sambut. Dinding dalam ditutupi dengan batu marmer, mozaik emas dan lain-lain. Di bahagian luar dia pula, dinding stuko ringkas menyelahkan lagi ke kubah dan kubah utama masjid ini.
Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Daismi bin Ismail. Bagi menyambung perbincangan selepas sahabat-sahabat saya, selepas Hagia Sophia mengalami dua fasa, iaitu gereja, bukan setakat satu tapi 3 fasa gereja, dan kemudiannya menjadi sebuah masjid, dan sampai pada topik saya, dia menjadi sebuah muzium. Saya akan menceritakan bagaimana bagaimana Hagia Sophia ini menjadi sebagai muzium. Pada zaman pemerintahan Utsmani runtuh pada November 1922 Masihi dan digantikan oleh public sekular Turki, yang pemerintahnya ialah Mustafa Kemal Atatürk, yang memerintahkan agar penutupan Hagia Sophia pada 1931 Masihi secara umum. Tapi pada 4 tahun kemudian, pada tahun 1935 Masihi, Hagia Sophia telah dibuka sebagai muzium, sebagaimana karpet untuk ibadah solat telah dihilangkan, plaster dan cat-cat kaligrafi telah dikupas, bagi menampakkan kembali lukisan Kristian yang ditutupi selama 5 abad sejak zaman pemerintahan Utsmani, selepas, dalam kata lain, semasa pemerintahan pertama, iaitu Sultan Al-Fatih atau dikenal sebagai Sultan Muhammad kedua. Ciri-ciri seni bina Hagia Sophia tidak berubah sejak daripada renovasi yang menjadi kepada masjid. Mereka hanya pada masa ini dijadikan muzium, mereka hanya melakukan yang seperti yang saya beritahu tadi, mereka hilangkan karpet untuk solat ibadah, plaster dan cat-cat kaligrafi dan sebagainya. Hagia Sophia juga dijadikan salah satu objek wisata terkenal oleh pemerintah Turki di Istanbul sehingga hari ini. Ramai orang yang sanggup ramai orang yang sanggup pergi melancong ke Turki untuk hanya semata-mata untuk melawat muzium ini, yang dikatakan pada zaman dahulu, pada zaman kerajaan Utsmani, pernah menjadi masjid di mana orang Islam akan mengerjakan ibadat 5 waktu, manakala orang Kristian akan mendekatkan diri mereka dengan Tuhan mereka, iaitu patung-patung. Penggunaan Hagia Sophia pada masa dijadikan muzium ini sebagai tempat ibadah adalah dilarang keras oleh pemerintah Turki yang berhaluan sekular. Namun pemerintah itu memberi kelonggaran ketika pada 2006 pemerintah Turki itu mengizinkan lokasi tertentu untuk dijadikan ruangan doa Kristian dan Muslim, dan tempat mengerjakan solat bagi staf-staf yang beragama Muslim dan Kristian pada tahun 2013. Muazzin juga mengumandangkan azan dari menara muzium 2 kali pada siang hari. Berita terkini, berita terakhir tentang untuk menjadikan Hagia Sophia sebagai ibadah semakin ramai diperbincangkan. Pada tahun 2007, politik Yunani Chris Spiro mencanangkan gerakan internasional untuk memperjuangkan Hagia Sophia untuk kembali menjadi gereja Ortodoks Yunani. Tetapi mendapat tentangan dari beberapa pejabat tinggi, khususnya wakil Perdana Menteri Turki Bülent Arınç, menuntut Hagia Sophia untuk kembali dijadikan sebagai masjid pada November 2013. Pada Ramadan 1437 Hijrah,
iaitu 2016, pemerintah Turki memulihkan beberapa fungsi Hagia Sophia sebagai masjid kembali selama bulan Ramadan. Ayat suci kitab suci Al-Quran akan dibacakan di Hagia Sophia pada bulan suci Ramadan. Pembacaan dimulai sejak awal Ramadan dan disiarkan secara langsung di saluran Turki TRT di Enet, Selasa 7 bulan 6 2016. Pada hari Isnin, pemerintah Turki mula menyiarkan Al-Quran dan makan sahur pada siaran nasional secara langsung dari Hagia Sophia yang sebelumnya difungsikan sebagai museum dan disekularisasikan oleh Mustafa Kemal. Langkah ini menuai kecam dari beberapa pihak dalam pernyataan bersama. Para pemimpin parti oposisi Yunani mengatakan bahawa langkah Ankara adalah tindak proaktif, menunjukkan rasa tidak hormat kepada orang Kristian Ortodoks di seluruh dunia, tidak sejalan Eropah, bunyi pernyataan bersamaan itu. Seperti dikutip oleh Russia Today, Rabu 8 hari bulan 6 2016. Pada pendapat saya, museum ini Hagia Sophia ini sepatutnya dijadikan sebagai museum lah, agar tidak berlaku pemberontakan seperti yang di London itu pada beberapa tahun yang lalu, di mana teroris melakukan pembunuhan secara besaran tanpa ada matlamat tertentu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ismail bin Muhammad Murtaza. Okey, saya akan memberikan kesimpulan tentang keterangan Hagia Sophia di Konstantinopel secara karya seni bina Byzantine yang mempunyai pengaruh Islam. Struktur seni bina megah di tebing Bosporus setiap tahun menarik ramai pelancong dan jemaah dari pelbagai negara dan benua yang berbeza. Didorong oleh kesedaran mereka tentang hakikat bahawa penerangan yang mudah untuk Hagia Sophia di Konstantinopel dari buku sejarah sekolah tidak memberi gambaran yang lengkap mengenai monumen ini tertunggak budaya dunia kuno. Ia perlu dilihat dengan mata sendiri sekurang-kurangnya sekali dalam hidup mereka. So korang bolehlah, kalau ada duit lebih tu, bolehlah melancong ke Hagia Sophia, tengok keindahan dia, keindahan seni dia macam mana. Walaupun penerangan yang paling terperinci daripada Hagia Sophia di Konstantinopel tidak memberikan kepenuhan pemahaman ke fenomena seni ini, tanpa analisis yang konsisten pengganti era di mana dia mempunyai untuk lulus, ia tidak mungkin berjaya untuk merealisasikan kepentingan tempat ini sebelum dia muncul di hadapan kita dalam keadaan yang sama, di mana ia boleh dilihat hari oleh pelancong. Air banyak yang mengalir. Katedral pada asalnya dibina sebagai simbol Byzantium tertinggi rohani, kuasa Kristen yang baru yang timbul di atas runtuhan Rom purba pada abad keempat. Tetapi kisah Hagia Sophia di Konstantinopel bermula sebelum kejatuhan Empire Rom ke bahagian barat dan timur. Sebahagian besar bandar yang terletak di sepadan strategik yang penting antara Eropah dan Asia. Kita memerlukan satu simbol berkuasa kebesaran rohani dan tamadun. Maharaja Konstantin saya Veliki difahami ini seperti yang lain, dan hanya dalam kuasa raja adalah untuk memulakan pembinaan struktur. Ini amatlah besar yang tidak mempunyai analog di dunia kuno. Tarikh dasar rumah-rumah selama-lamanya dikaitkan dengan nama dan tempoh pemerintahan raja. Walaupun penulis sebenar gereja terdapat orang lain yang hidup lebih kemudian, pada masa pemerintahan Maharaja Justinian, sumber-sumber sejarah kita tahu nama kedua-dua arkitek
yang paling penting dalam era beliau ini ialah Greek, itu arkitek Afimov Strelsky dan Isidore dari Miletus. Ia adalah mereka yang menulis Kudu-Kudu Kejutaraan dan Pembinaan serta sebahagian seni reka bentuk seni bina yang sama. Mereka ni sangat bijak dalam membuat seni bina. Sekejap ya. Pada tahun 1935, bangunan Masjid Hagia Sophia itu diperoleh dari kategori kultus. Ini akan memerlukan pemerintahan khas Presiden Turki Mustafa Kemal Atatürk. Langkah progresif ini akan menghentikan kepura-puraan bangunan bersejarah wakil-wakil agama dan kepercayaan yang berbeza. Pemimpin Turki juga boleh menunjukkan jarak mereka dari segala macam kalangan perkeranian. Daripada bajet negeri telah dibiayai dan menjalankan kerja-kerja pemulihan ke atas bangunan bersejarah dan kawasan di sekitarnya untuk menguruskan infrastruktur yang diperlukan untuk penerimaan aliran besar pelancong dari negara yang berbeza. Pada masa kini, Katedral St. Sophia di Istanbul merupakan salah satu tarikan budaya dan sejarah yang paling penting dalam Turki. Pada tahun 1985, kuil disenaraikan di tapak warisan dunia UNESCO sebagai salah satu objek bahan yang paling penting dalam sejarah tamadun Mesir dan paling penting dalam sejarah tamadun Turki, kerana ia menjadi satu tarikan di kota Istanbul adalah sangat mudah kerana ia terletak di kawasan yang berprestij di Sultanahmet dan boleh dilihat dari jauh kerana kedudukannya sangat strategik di Istanbul. Oleh itu, para pelancong yang datang akan menjadikan Masjid Hagia Sophia sebagai destinasi utama mereka. Sekian daripada saya.